Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas balaghah pada hari ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk baru yang terdapat dalam bab balaghah, iaitu as-saj'u. As-saj'u. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan sajak ataupun ma mafhumu as-saj'i? Baik, sajak ni kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu maksudnya rima. Tu sajak. Rima. Macam mana tu? Untuk mudah faham, sebelum kita baca ta'arif yang diberikan, Ustazah akan bagi contoh sajak tapi dalam ayat bahasa Melayu. Baik, kamu tengok di sini puisi yang Ustazah tulis. Contoh puisi, Ustazah bacakan. Ku lihat pelangi yang menghiasi, warna-warnanya indah berseri, munculnya menyerikan bumi, setelah turunnya hujan membasahi. Baik, dalam puisi ini ada unsur-unsur sajak. Apa itu sajak? Sajak tu adalah mudah cerita persamaan huruf akhir. Persamaan huruf akhir. Tengok dekat sini. Dalam puisi ni huruf apa yang sama? Huruf akhir yang sama dalam setiap ayat ini adalah huruf I. Menghiasi, berseri, bumi, membasahi. Jadi sajak ni adalah persamaan huruf akhir pada setiap hujung-hujung ayat. Persamaan huruf akhir pada setiap hujung-hujung ayat. Jadi persamaan huruf akhir tu pada setiap hujung-hujung ayat, ini ayat yang pertama, menghiasi ayat yang pertama, berseri ayat yang kedua, bumi ayat yang ketiga, membasahi ayat yang keempat. Jadi, sajak ni adalah persamaan huruf akhir pada setiap hujung-hujung ayat. Persamaan huruf akhir pada setiap hujung-hujung ayat. Ataupun persamaan huruf akhir pada setiap perkataan yang ada di hujung ayat. Macam tu. Ada syarat nak jadikan ayat itu ayat sajak, mestilah persamaan huruf akhir tu paling kurangnya kena ada 2 ayat. Kalau satu ayat tak jadi sajak lah kan. Nak jadi rima macam mana? Tiba-tiba kulihat pelangi yang menghiasi. Tak ada ayat selepas dia. Maka tak jadilah sajak sebab tak ada rima. Syarat ayat itu nak jadi ayat sajak mesti paling kurang kena ada 2 ayat. Ayat pertama, ayat kedua. Ni contohlah, paling kurang sajak kena 2 ayat. Paling lebih berapa ayat pun tak apa. Baik, ini sedikit sebanyak contoh sajak dalam bahasa Melayu ataupun mudah cerita persamaan huruf akhir pada setiap perkataan-perkataan yang ada di hujung-hujung setiap ayat. Baik, sekarang kita akan baca ta'rif. Baik, ta'rif sajak yang diberikan di sini adalah huwa tawafuqu al-fasilataini fi fiqrataini aw aksar fil harfil akhiri. Kita akan bacakan sampai sini sahaja. As-saj'u huwa tawafuqu al-fasilatain fi fiqratain aw aksar fil harfil akhir. Maksudnya adalah adanya persamaan, huwa tawafuqu adanya persamaan al-fasilatain pada 2 perkataan. Ada persamaan pada 2 perkataan, fi fiqratain pada 2 ayat, au aksar atau lebih dari 2 ayat. 2 perkataan tu ada persamaan dari sudut apa? Fil harfil akhiri, pada hurufnya yang akhir. Macam Ustazah terangkan tadi dalam puisi tadi tu. Baik, sekarang kita tengok pula contoh di dalam bahasa Arab. Al-hurru iza wa'ada wafa wa iza a'ana kafa. Baik, kita terjemahkan dulu maksud sebelum kita huraikan contoh yang diberikan ini. Al-hurru maksudnya orang yang merdeka itu iza wa'ada apabila dia berjanji, wafa dia akan menunaikan.
Wa iza a'ana, dan apabila dia menolong, kafa, dia akan mencukupkan. Jadi orang yang betul-betul yang merdeka ini, kalau dia berjanji, dia akan tunaikan janji dia. Dan kalau dia tolong orang, dia akan mencukupkan. Maksudnya apa yang kurang dia akan bagi. Jadi sajak ni macam yang Ustazah terangkan tadi, paling kurang nak jadikan ayat itu ayat sajak, nak jadikan ayat itu ada rima atau bunyi akhir yang senada sama rentak di hujung ayat tersebut, mestilah paling kurang sajak ni kena dua ayat. Paling kurang kena ada 2 ayat. Okey, ini contoh yang diberikan. Contoh ni adalah dua ayat. Paling kurang kena ada 2 ayat. Kalau satu tak jadi sajak. Baik. Di sini kamu tengok contoh di sini, al-fasilah al-ula maksudnya perkataan yang pertama. Al-fasilah as-saniyah perkataan yang kedua. Al-fasilah al-ula perkataan pertama di sini adalah wafa. Al-fasilah as-saniyah perkataan di sini adalah kafa. Baik. Kamu tengok wafa dan kafa, kedua-duanya duduk di hujung perkataan ataupun di hujung ayat. Wafa duduk di hujung ayat pertama, kafa duduk di hujung ayat yang kedua. Baik. Perkataan wafa dan kafa ada persamaan. Persamaan dari sudut apa? Persamaan dari sudut huruf akhir. Wafa huruf akhirnya alif maksurah tu kan. Kafa huruf akhirnya juga alif maksurah. Jadi ini adalah sajak. Ada persamaan 2 perkataan yang duduk pada setiap hujung-hujung ayat. 2 perkataan tu ada persamaan dari sudut apa? Dari sudut huruf akhir. Baik. Dan Ustazah nak terangkan dekat kamu, paling kurang huruf akhir ada persamaan 2 perkataan itu, ada 2 persamaan pada huruf akhirnya. Paling kurang huruf akhir tu 1 sama. Jadi dekat sini 2 perkataan ni ada persamaan pada huruf akhir itu hanyalah pada 1 huruf sahaja, iaitu huruf alif maksurah. Paling kurang maksudnya di sini nak jadikan ayat itu ayat sajak, huruf akhir tersebut paling kurang atau minimum mesti sama 1, paling kurang 1. Sekejap lagi kita akan tengok lagi huruf akhir, setiap perkataan itu ada persamaan pada 2 huruf akhir, pada 3 huruf akhir. Sekejap kita akan tengok dalam contoh yang seterusnya. Baik, kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang diberikan di sini, al-hiqdu sada'ul qulub wal lajaju sababul hurub. Baik, kita terjemahkan dahulu maksud. Al-hiqdu maksudnya dendam itu, sada'ul qulub karat kepada hati. Dendam itu karat kepada hati. Wal lajaju sababul hurubi, dan pertengkaran itu penyebab peperangan. Dan pertengkaran itu penyebab peperangan. Baik, ini adalah contoh sajak, dan contoh ayat yang diberikan di sini melibatkan 2 ayat. Macam yang saya contoh tadi dekat kamu, sesuatu ayat itu nak jadi sajak, paling kurang kena ada 2 ayat. Sebab sajak ni bunyi sama, rima akhir. Setiap hujung-hujung ayat tu bunyi sama. Jadi kalau 1 ayat saja tak jadilah sajak. Jadi paling kurang nak jadikan ayat tu ayat sajak kena ada 2 ayat. Baik. Al-hiqdu sada'al qulub adalah ayat yang pertama. Wal-lajaj sababul hurub adalah ayat yang kedua. Baik. Macam mana kita nak kenal sajak ni? Kita tengok perkataan yang paling hujung duduk dalam ayat yang pertama dulu. Baik, al-qulub adalah perkataan yang paling hujung yang duduk dalam ayat yang pertama. Kemudian al-hurub adalah perkataan yang paling hujung yang duduk dalam ayat yang kedua. Kita tengok dia dua-dua perkataan ni. Apa huruf yang sama yang ada pada 2 perkataan yang duduk di setiap hujung ayat ini? Al-qulub berakhir dengan huruf waw dan ba. Al-hurub juga waw dan ba. Jadi dalam ayat yang kedua, contoh kedua yang diberikan di sini, perkataan yang huruf yang sama dalam kedua ayat ini adalah 2 huruf. Maksudnya di sini sajak di sini huruf yang sama ada 2. Kalau dalam contoh yang pertama ni huruf yang sama 1.
Jadi sajak ni paling kurang setiap huruf tu paling kurang satu persamaan, paling kurang mesti ada persamaan pada satu huruf, dan selebihnya 2 huruf tak apa, 3 huruf tak apa, 4 huruf pun tak apa. Tapi paling kurang nak jadikan ayat itu ayat sajak, yang pertama kena ada paling kurang 2 ayat. Paling kurang kena ada 2 ayat. Dan yang kedua, perkataan yang duduk di setiap hujung-hujung ayat tu ada persamaan dari sudut huruf. Paling kurang huruf yang sama pada setiap perkataan yang duduk di hujung-hujung ayat itu satu. Paling kurang satu. Jadi maksimum atau banyak tu 2, 3, 4 pun tak ada masalah. Baik, seterusnya kita tengok pula contoh yang ketiga. Al-insanu bi'adabihi la bizayyihi wa siyabihi. Kita terjemahkan maksud dahulu. Al-insanu maksudnya manusia itu, bi'adabihi dinilai dengan adabnya. Manusia itu bi'adabihi dinilai dengan adabnya. La bizayyihi bukan dengan perhiasannya, bukan dengan perhiasannya, wa siyabihi dan bukan dengan pakaiannya. Dan bukan dengan pakaiannya. Manusia itu dinilai dengan adabnya, bukan dengan perhiasannya dan bukan dengan pakaiannya. Baik, contoh ayat yang diberikan di sini melibatkan 2 ayat juga. Ayat yang pertama adalah al-insan bi'adabihi. Ayat yang kedua adalah la bizayyihi wa siyabihi. La ni nak cari sajak macam mana? Kita tengok perkataan yang paling hujung. Baik, perkataan yang paling hujung dalam ayat yang pertama adalah bi'adabihi. Perkataan yang paling hujung yang ada dalam ayat yang kedua adalah siyabihi. Sekarang kita perhatikan berapakah huruf yang sama yang ada pada perkataan yang pertama di hujung ayat pertama dan perkataan yang kedua di hujung ayat yang kedua. Dekat sini ada 3 persamaan. Alif, ba, ha. Alif, ba, ha. Baik, tadi contoh yang pertama, persamaan 2 perkataan ni pada satu huruf. Dalam contoh ayat yang kedua, persamaan 2 perkataan ni pada 2 huruf. Dalam contoh ayat yang ketiga, persamaan 2 perkataan ni pada 3 huruf, iaitu alif, ba dan ha. Sama juga siyabihi, alif, ba dan ha. Kemudian kita tengok pula contoh yang keempat, iaitu contoh daripada Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Fiha maksudnya di dalam syurga. Di dalam syurga, sururun ada pelamin-pelamin, marfu'ah yang ditinggikan. Fiha di dalam syurga, sururun ada pelamin-pelamin, marfu'ah yang ditinggikan. Wa akwabun dan gelas-gelas, mawdu'ah yang tersedia untuk mereka. Wa akwabun dan gelas-gelas yang tersedia untuk mereka. Baik, contoh yang diberikan di sini juga melibatkan 2 ayat. Fiha sururun marfu'ah ayat pertama, wa akwabun mawdu'ah adalah ayat yang kedua. Baik, kita tengok dulu mana perkataan yang paling akhir yang duduk dalam ayat yang pertama. Baik, perkataan yang paling akhir yang duduk dalam ayat pertama adalah marfu'ah. Perkataan yang paling akhir yang duduk dalam ayat yang kedua adalah mawdu'ah. Jadi sekarang kita perhatikan pula 2 perkataan ni, berapakah huruf yang sama yang ada pada 2 perkataan ni. Marfu'ah, waw, ain dan ta. Mawdu'ah, waw, ain dan ta. Jadi ayat yang keempat, 2 perkataan ni ada persamaan pada 3 huruf juga. Baik, seterusnya kita tengok pula contoh sajak yang terdapat di dalam syair Arab. Qala a'rabi li rajulin sa'ala la'iman. Baik, saya bacakan contoh ini. Nazalta biwadin ghairi mamturin wa fina'in ghairi ma'murin wa rajulin ghairi maisurin. Kamu tengok dekat sini dah pun diwarnakan mamtur, ma'mur, maisur. Mamtur adalah perkataan akhir dalam ayat yang pertama
Ma'mur adalah perkataan akhir dalam ayat yang kedua. Maisur adalah perkataan akhir dalam ayat yang ketiga. Jadi sajak di sini melibatkan 3 ayat. Paling kurang sajak tadi kena ada berapa ayat? Paling kurang kena ada 2 ayat, lebih 3 ayat tak apa, 4 ayat pun tak apa, 5 ayat pun tak apa. Dan yang kedua syarat sajak itu apa dia? Setiap hujung-hujung perkataan tu paling kurang sama 1 huruf. Maksimum banyak mana pun tak apa. Jadi kita tengok dalam syair ini berapakah huruf yang sama pada setiap hujung-hujung perkataan ini. Yang mamtur sama 2 huruf. Mamtur, ma'mur, maisur. Setiap perkataan ini ada persamaan pada 2 huruf. Huruf apa? Huruf waw dan ra. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Puisi Ibnu Ar-Rumi limaridin. Qala Ibnu Rubi limaridin. Ini adalah puisi Ibnu Ar-Rumi kepada seorang pesakit. Puisi yang berbentuk doa lah. Saya bacakan dulu. Azinallahu fi shifaika wa talaqqa da'aka bidawaika wa masaha biyadil afiyati alayka wa wajjaha wafda salamati ilayka wa ja'ala illataka mahiyatan li dhunubika wa mudha'ifatan li mathubatika. Baik, contoh sajak ni melibatkan berapa ayat? Kita tengok dulu. Azina ayat pertama, talaqqa ayat kedua, masaha ayat ketiga, wajah ayat keempat, ja'ala ayat kelima, mudha'ifah ayat yang keenam. Jadi sajak ni melibatkan 6 ayat. Dan sekarang kita perhatikan pula perkataan yang duduk di setiap hujung-hujung ayat ini. Baik, ayat pertama perkataan akhirnya adalah shifaika. Ayat yang kedua bidawaika, ayat yang ketiga alaika, ayat yang keempat ilaika, ayat yang kelima lizunubika, ayat yang keenam limasubatika. Jadi perhati pula setiap perkataan-perkataan yang duduk di hujung setiap ayat ini ada berapa huruf yang sama pada tiap-tiap perkataan ni. Dah pun diwarnakan dan kamu pun nampak dengan jelas. Setiap perkataan-perkataan ni sama pada 1 huruf. Ini syarat sajak. Syarat sajak yang pertama apa dia? Paling kurang ayat tu kena ada 2. Paling kurang ada 2. Dan perkataan yang duduk di setiap akhir ayat tu paling kurang ada 1 huruf yang sama. Baik, inilah dia sajak ataupun dalam bahasa Melayunya persamaan bunyi rima akhir. Persamaan bunyi rima akhir. Mohon kamu salin untuk lebih mudah faham. Persamaan bunyi rima akhir pada setiap hujung-hujung perkataan. Persamaan bunyi rima akhir pada setiap hujung-hujung perkataan di setiap ayat. Pada hujung setiap perkataan di setiap ayat. Baik, ini sahaja pelajaran kita. Wallahu a'lam bissawab.